Okay. So, nampak kan? Nampak kan skrin saya? Nampak Kak. Suara semua okey? Nampak Kak. Okey. Nampak macam. Okay. So, saya mulakanlah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk sesi kita pada hari ini, saya kenalkan semula, saya adalah MT Unja 10 iaitu Aiza Syahidah binti Zakaria. Ingat lagi kan? Ingat lagi tak? Saya tak nampak awak ni sebab saya buka skrin saya. Ingat lagi kan? Ingat. Okay, so Tak. macam saya sebelum ni, apa ni? Tolong help me. Jangan. Ada cowok tak? Ada bapak ada tak? Tak ada. Hello. Dengar tak? Dengar. Okay, so saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Aiza Syahidah binti Haji Zakaria. Saya daripada UM. Okay, so untuk sesi kita pada hari ini, saya mulakan dengan penjelasan Microsoft Teams dulu. Okay, so semua buka Microsoft Teams. Okay, so dekat sini apa yang saya nak ajar awak ialah pertama, dekat bahagian atas ni, nampak tak ada satu ikon kat sini, hide participant. This one, show participant. Perasan tak? Nampak? Tak dengar? Boleh cakap? Okay, so dekat sini, so basically kalau awak tekan dekat sini, awak boleh view lah siapa yang ada dekat dalam meeting kita hari ni. So basically dalam meeting ni ada 16 orang. Sekejap, dia main hilang-hilang pula. Okay, so basically meeting ni juga saya dah record. Okay, so yang kedua, dekat sebelah dia kita ada show conversation. Ada satu button show conversation. So apa fungsi dia adalah, okay, dekat sini Misa kata kalau masa saya tengah kelas mengajar dan awak ada persoalan, awak ada benda nak tanya saya, awak boleh type dekat sini. Okay? Dekat ruangan komen ni lah contoh. Okay? Contoh, awak boleh type komen dekat situ dan nanti saya ni lah saya baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, Misa kata dalam kelas saya you nak ganggu saya, nak kacau saya, nak tanya, nak buka mic. Okay? So dekat sebelah dia ada raise hand kat sini. Function dia. Contoh, cuba tekan. Okay. Okay, so kat sini saya nampak ada seorang yang tengah angkat tangan, which is, sekejap hilang lah. Okay, saya nampak Wira tadi. Okay, so maksudnya Wira nak tanya soalan dekat saya. So, saya akan stop dulu dan akan saya benarkan Wira untuk buka mic dia, bercakap. Okay, sepanjang kelas saya minta mic tu dimatikan, dimatikan Okay, untuk mengelakkan gangguan. So, bila ada persoalan je, raise hand dekat sini dan nanti dekat saya, dekat skrin akan dipaparkan yang ikon tangan tu lah. Dia tak stabil. Kejap ya. Dia main-mainkan saya. Kejap ya. Okay, so basically dekat sini lah. Okay, dia akan keluar notification dekat sini. Maksudnya ada orang angkat tangan. So, saya akan tengoklah siapa yang angkat tangan tu. Okay? Okay, boleh? So, itu yang ketiga. Yang keempat, saya akan ajar dekat sini. So, pergi. Okay, Misa kata sekarang ni, kalau awak nampak skrin saya kan? So, saya nampak Sonia, Trikandi, saya nampak Wira, saya nampak Eva, Yuliana. Is that betul tak saya sebut? Lepas tu saya nampak Nabila Azhar dengan background, betul? Okay, so apa yang saya nak ajar sekarang, awak boleh ubah background awak. Pergi dekat yang dot dekat atas ni. Okay, dot. Lepas tu, pergi dekat, sekejap ya. Mana? Ni, apply background effect. Klik dekat sini. So, dia akan keluar ni background. Untuk awak tukar lah. Okay, cuba try. Saya nak tengok. Cuba try.
Okay, saya nampak Stalis Fiana. Dia tukar lagi. Cepat, go. Ni boleh tukar. Cuba. Boleh ke? Okay, good. Wira lagi. Apa angkat tangan ni? Macam mana makcik? Penjelasan makcik laju sangat. Oh, ya ke? Okay, sorry. Kejap. Dia tak nak hitam lah lower tangan ni. Okay, pergi dekat sini, more action, dot ni, dot tepi ni. Okay, dah. Tekan, so dia Mana akan makcik? macam ni. Bilik mana makcik? Dekat dot. Ni dekat screen saya ni, dia ada dot 3 tau. Ni. Boleh? Okay, ni. Tekan sini dan dia akan keluar yang ini. Okay. So, tekan apply background effect. Tekan sini. So, dia akan keluar yang ini. Boleh, Sonia? Sabar makcik. Tak nak lah makcik. Tak ada makcik. Saya nampak Wira boleh tukar, Stalifiana, Nabila Azhar. Okay, cuba lagi. Sebelah ni, atas ni. Tekan, lepas tu pergi dekat ni. Apa ni? Ni tadi hide kan? Okay. Apply background effect. Lepas tu pilih gambar. Lepas tu tekan apply di sini. Tak boleh juga. Okay, siapa boleh tukar background dia? Angkat tangan, raise hand. Tekan dekat yang atas tu, raise hand. Okay, stylista. Lagi? Siapa yang boleh tukar background dia? Tekan function dekat atas tu. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay. Dah? Okay, so seterusnya, kejap ya. Ada ke soalan? Okay, so seterusnya kita pergi kepada kita punya Microsoft Team pula. Yang ini pergi klik dekat sini. Okay.
untuk melibatkan dan memberi inspirasi pada pelajar dalam pembelajaran mereka. Assalamualaikum. Okay, apa ya? Aizanya lagi laptopnya hang. So agak sebentar ya. So ada technical problem sekejap. Okey, Kak. Hello? Boleh dengar? Ya, Sorry, saya tak tahu apa masalah suddenly tiba-tiba komputer dia jadi hang and then dia tutup macam tu. Sorry ya. Okay, saya sambung. Okay, saya Ya, sambung. Kak. Kita pergi kepada Microsoft Team. Kita pergi pada Microsoft Team yang kita punya channel lah. Okay, which is MT Unjah 10 Team B. Okay, dah? Okay, dekat sini so far saya terangkan kat sini adalah post-post yang saya dah muat naik lah. Saya dah ni and then ada some of the daripada kamu yang dah respon dengan saya apa semua. Terima kasih. Okay, so apa yang saya nak ajar yang pertama ini adalah bahagian post. Yang kedua, awak boleh pergi dekat bahagian yang kedua iaitu file. Dekat sini so far dia akan kumpulkan semua file yang saya dah masukkan dekat dalam Microsoft Team. Okay, dekat sini. So nanti later you boleh ni lah, awak boleh download lah masuk dekat dalam komputer. Okay, dan seterusnya. Okay, so dalam kelas saya, bersama saya suka untuk galakkan komunikasi dua hala. Maksudnya bila saya bercakap, saya suka awak atau student saya respon dengan saya lah. Contoh dekat sini. Okay, yang mana dah pandai lah. Sebelum ni tak ada yang dah pandai guna emoticon kan. So you boleh tekan lah emoticon untuk at least you reply something. Okay, boleh? Boleh? Boleh, Kak. Okay, macam yang kawan-kawan you buat ni lah. Okay, dia ada respon dekat saya. So that saya tahu ada orang dekat sini. It's not like macam saya cakap seorang-seorang. Okay. Okay, so saya dah habis dekat bahagian pengenalan Microsoft Team. Seterusnya kita pergi kepada kita punya sesi lah untuk hari ini. Okay, so
Sorry, tadi tak nampak skrin ya. Hilman, okey. Dosen kamu ya? Iya, Kak. Okey. Iya, Kak. Okey, so sekejap record. Kena start, okey. So, seterusnya saya sambung. Okey, untuk sesi demonstrasi kita pada hari ini, okey, saya memfokuskan kepada aplikasi OneNote. Macam semua sedia maklumlah, OneNote 2016. Okey, OneNote 2016 ni nama lama dia. Sekarang ni dia dah guna OneNote. Okey, dia dah pendekkan daripada OneNote 2016 kepada OneNote sahaja. Okey, kenapa saya memilih untuk menggunakan OneNote instead of sebelum ni ada sebilangan kamu yang menggunakan yang tanya saya personal kenapa dia gunakan OneNote for Windows 10. Tak ada masalah, boleh. Tapi fokus saya pada hari ini adalah kepada OneNote. Kenapa? Ini reason dia. Satu, dia adalah free desktop, maksudnya aplikasi desktop percuma yang mana dia boleh di-download dan di-install dekat dalam semua supported version of Microsoft Windows. Okay, contoh dia dekat sini which is a part of Office 2019 dan juga Microsoft 365. Maksudnya dekat sini, okay. Sekejap ya. Siapa? Itu siapa ya? Okay. Okay, so contoh maksud dia dekat sini. Misal kata komputer kamu melanggan Office 365, 360 ni lah. So dia akan datang dalam satu package yang mana awak akan ada Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote dan juga SharePoint kat sini. Okay, ni biasa lihat kan? Okay. So maksudnya kat sini ini adalah salah satu sebab kenapa saya memilih untuk menggunakan OneNote lah untuk sesi kita hari ini. Okay. So kalau sekejap ya. Okay, ini. So sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okay, yang pertama, kita akan belajar mengenal pasti komponen antarmuka OneNote 2016 iaitu OneNote 2006 lah. Okey, seperti yang awak sedia maklum, sebelum ni saya dah upload video teaser dekat dalam Microsoft Teams, betul? Betul tak? Ada yang dah tengok? Ada yang dah tengok ke ada yang tak tengok lah? Sudah, Kak. Siapa yang dah tengok? Cuba raise hand dekat atas. Okay. Siapa yang dah tengok? Wira. Lagi? Wira seorang je? Siapa lagi? Dia hilang-hilang lah. Wira, Komsa. Lagi? Siapa? 3 orang je tengok. Siapa lagi seorang ni? 5 orang. Stalis Piana. Lagi? Okay, so siapa yang dah tengok tu baguslah. Nadia, apa lagi seorang ni? Kenapa dia hilang-hilang? Okay, so bagus. Yang mana dah tengok tu, terima kasih. Okay, so ya ini just ulang semula sikit sahaja. Okay. So, kedua, kita akan belajar cara macam mana kita nak buat buku nota kita. Okay, bahagian dan halaman baru buku nota tu. Okay, dan ketiga, objektif ketiga menambah dan mengubah format nota. So kita dah buat satu nota. So macam mana kita nak tambah lagi nota kita kat dalam tu? Ataupun dalam ni arti kata lain kita akan mencantikkan lagi nota kita tu. Okey, keempat objektif kita adalah memasukkan pelbagai jenis kandungan termasuk teks, pautan. Pautan tu adalah link, tag, gambar, video dan lukisan ke dalam buku nota kita tu. Okey, dan yang keempat, mencari dan berkongsi buku nota kita. Okey, so ni saya dah terangkan, ya ini basically kita punya rujukan utama saya lah, rujukan utama kita. Okey, saya dah berikan dekat dalam Microsoft Teams. Okey, so seterusnya sebelum saya pergi ni, kita pergi dulu konsep of OneNote ni. Okey, OneNote 2016 ataupun OneNote bertindak sebagai buku nota digital. Okey, masuk dekat sini sebagai contoh.
ini adalah buku nota saya. Fizikal lah, which yang kita boleh pegang. Yang biasa kita tulis dekat dalam dia, betul? Boleh kan? Faham kan? Sekejap. Tak nampak lah. Boleh kan? Nampak. Makcik. So, ya ini adalah buku nota fizikal kita. Okay, so maksud OneNote ni dia adalah buku nota digital. Maksudnya kita tak perlu lagi bawa buku nota ni. Okay, apa yang kita perlu bawa adalah contoh kita punya laptop. Kita punya kita punya handphone. Kita punya tablet. Itu. Dalam tu kita simpan buku nota kita. Itu maksud buku nota digital. Di mana ia membantu guru ataupun awak lah untuk mengatur bahan pelajaran di satu tempat. Maksudnya semua tu awak simpan dia dalam satu ni. Tu konsep dia. Okay? So yang kedua, OneNote Class Notebook dapat berinteraksi dengan buku nota individu pelajar. Menyediakan ruang kolaborasi dan berkongsi kandungan. Okay, so basically dekat dalam OneNote tu nanti, awak, buku nota tu bukan hanya awak seorang je yang tulis. Kita boleh, kita boleh ajak kawan kita untuk tulis nota dalam tu juga. Okay, boleh? Okay, so dalam masa yang sama ni lah, ni maksud dia lah berinteraksi sama ada dengan bahan kita tu sahaja ataupun kita ajak orang lain buat sama-sama nota dalam ni lah. Okay, so guru boleh mengubah suai, maksudnya kita boleh edit. Kita boleh edit kandungan dalam OneNote buku nota digital kita tu dengan macam edit and then kita just boleh kongsi dengan orang lain. Okay, so guru juga boleh mengukur tahap pemahaman pelajar dengan meminta pelajar berinteraksi dengan persembahan dan bekerjasama. Maksudnya, okay, macam mana guru tu, seseorang guru tu nak menilai tahap kefahaman awak. Okay, so apa yang dia boleh buat ialah, okay, satu, dia tengok awak punya nota tu nanti, tugasan awak tu nanti. Kosong ke, penuh dengan nota ke, penuh dengan gambar, video ke, apa benda kan. So maksudnya kat situ dia boleh tahu yang awak ni faham pada sesuatu tajuk tu lah. Okay. So seterusnya yang terakhir, menyediakan platform untuk guru melakukan apa yang mereka maksudnya dekat dalam notebook tu guru boleh mengajar. Dalam waktu yang sama dia boleh terus check dia boleh semak nota awak tu. Okay, ini secara teorinya lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada OneNote awak. Okay, so cara dia pergi dekat search bar ni, dekat search bar komputer awak, type OneNote. Okay, yang ini yang saya cakap dia ada dua versi. Pertama, OneNote dan yang kedua, OneNote for Windows 10 lah. Okay, since komputer saya OS dia adalah 10, so dia diinstall secara automatik lah. So sekarang ni saya menggunakan yang atas, so you pilih yang dekat atas. Okay. Ni awak boleh buat bersama-sama saya ya. Kalau you ada masalah, just raise hand atau tanya saya. Okay. Okay. So dekat bahagian ini adalah interface. Sebagai contoh, ini adalah satu notebook saya yang mana saya namakan dia DPP SK Sem 1. Contoh, ini buku saya. So dia adalah DPP SK Sem 1 tajuk dia. So kandungan dalam dia, okay, awak nampak kan yang ini saya ada letak dia punya tagging ni, session dia. So misal kata dalam satu buku ni, okay, bahagian yang depan ni saya letak satu subjek. Okay. Bahagian yang kedua, subjek lain. Bahagian yang ketiga, subjek lain. So saya ada 3 dekat sini. So dalam nota digital saya pula ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada 5 session. Saya pecahkan buku saya ni kepada 5 bahagian. Boleh? Faham? Faham? Faham makcik. Okay. So seterusnya ini nota, yang ini kita panggil dia session. Okay, dekat bahagian tepi ni pula untuk add page. Maksudnya, okay, contoh buku saya yang session saya yang pertama. Dekat sini dia paparkan saya ada 2 page, 2 muka surat. Muka surat pertama, muka surat kedua. Boleh? Muka surat pertama berkaitan, inilah konten ini. Okay, muka surat kedua baru ada tajuk, belum ada nota lagi. Okay, boleh? Okay, so ini session yang kedua macam tu. Boleh? Okay, so dekat bahagian atas ni. Okay, so seperti yang ada dalam modul saya sebelum ni, kejap ya.
Mana? Sekejap ya. Okey. Wait. Sekejap ya. Ada gangguan. Okay, so untuk bahagian yang atas ni, yang ada audio recording apa semua ni kan. Okay, yang ini kita panggil dia adalah Quick Access Toolbar. Okay, maksud dia kenapa nama dia Access Toolbar. Okay, kalau awak klik dekat sini, kita boleh back. Ataupun awak boleh klik dekat bahagian bawah sini untuk kita letak. Okay, contoh kat sini saya nak tambah print. So nampak tak ikon print? Bila kita klik je untuk kita buat salinan. Okey, kalau kita tak nak serabut kan. Okey, kita ni balik. So dia hilang. So awak boleh tambah lagi apa benda print preview. Sebelum nak print, sebelum nak buat salinan, awak boleh tengok dulu macam mana rupa dia sebelum kita buat salinan tu. Okey, so ini maksud dia quick access toolbar lah, awak boleh ni. Okey, yang kedua, kita pergi kepada bahagian yang ini dulu. Ni penerangan setiap fungsi lah. Okey, yang bahagian kedua ni kita panggil dia ribbon. Kenapa kita panggil dia ribbon? Okey, kalau awak perasan bila awak menggunakan Microsoft Word, Excel pernah guna kan? Pernah guna tak Microsoft Word, Excel, PowerPoint? Pernah? Okey. So basically dia ada dekat atas ni, sama je, betul? So sama juga dalam OneNote, dia ada juga dekat atas. So part ni daripada file ni sampai sini, dia panggil ribbon. So sekarang ni kita akan pergi satu demi satu. Okey, penjelasan. Next, awak akan buat benda tu sendiri. Okey, so dekat bahagian file ni, okey, apa yang kita boleh buat ialah, okey, misal kata yang ini adalah buku nota saya yang dah ada. Yang saya dah buat sebelum ni. Untuk nak bagi penjelasan lah. Okey, ini contoh nota. Okey. So, kita dalam masa yang sama kita boleh create nota baru, buku nota digital yang baru. Kita tekan open, kita tekan new. At the same time, dalam masa yang sama kita boleh open. Maksudnya kita buka lah buku nota yang sedia ada. Okay, dalam kes saya ada DPP SK SEM 1, Aizah Syahidah notebook, 2 buku ni. Okay, so dan seterusnya. Okay, next kita pergi kepada ribbon home. Okay, so function dekat home. Sekejap ya. Saya akan terangkan function ni and then lepas tu kita akan buat bersama-sama. Okay, untuk part ni saya akan terangkan, okay, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, ni untuk apa. Okay. Wait. Okay. So, paste. Okay, maksud paste dekat sini maksudnya kita ada kandungan daripada mana-mana dokumen lain. So, apa yang kita buat ialah kita nak paste dia masuk dekat dalam nota kita ni. Okay, itu maksud paste lah, kita masukkan dia. Okay, so seterusnya kita pergi kepada bahagian calibrate. Okay, ini basically jenis-jenis tulisan lah yang awak nak gunakan nanti. Awak boleh ni lah pilih mana tulisan yang awak nak guna. Okay, so ini basically saya rasa semua tahu font size dia nak size tulisan berapa. Okay, ini untuk you pilih lah you nak buat apa. Sekejap ya. Okay, contoh ni nak buat button. Kan? Ni. Okay, contoh. Okay, so ini untuk numbering, untuk nombor. Okay, so yang ini adalah untuk paragraph. Misal kata kita nak tulis satu perenggan, satu karangan. So kita nak dia ke dalam, kan? Okay, so kita boleh tekan ni indent. Contoh. Sekejap ya. Sekejap ya.
Okay. So, indent ni bila dia nak masuk ke dalam. Okay, ke dalam. Okay, so seterusnya adalah bold lah kalau you nak highlight dia bagi macam nak tekankan dekat situ. Lepas tu yang ni untuk sengitkan dia italic, underline. Yang ni basic lah sama macam kita gunakan word. Okay, yang ini untuk apa ni formula dalam matematik. Yang ini untuk highlight, colour. Okay, so yang ini kalau you nak tukar font you size apa? Okay, contoh. Saya nak tukar warna purple. So warna purple lah. Okay, so seterusnya yang ini untuk kita align dia. Sama ada nak mula dengan sebelah kiri, tengah ataupun sebelah kanan. Okay, okay, so seterusnya kita pergi kepada bahagian style. Dekat sini kalau awak perasan kita ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, 5 dan seterusnya. Okay, maksud dekat sini heading ni bila kita nak gunakan dia? Bila kita nak buat tajuk. Tajuk, okay, tajuk yang paling besar. Okay, so kita pilih heading yang pertama, heading 1. Okay, kalau kita nak tajuk dalam dia, so kita pilih heading 2. Contoh, okay. Contoh, Zakaria bin Amin. Lepas tu Amni binti Awi. Okay, ini nama parent saya lah. Contoh, saya pilih heading yang pertama. Okay, size dia. Okay, di bawah keluarga saya ada abang. Contoh saya nak tunjuk perbezaan. Ada abang lagi. Ada saya. Okay, so sekarang ni saya nak pilih heading yang kedua. Kamu nampak tak perbezaan saiz dia? Nampak? Nampak tak? Ni lagi besar, lagi kecil. Okay, so samalah. Maksudnya bila awak buat nota, so tajuk yang besar, kita pilih heading 1. Tajuk yang kecil, kita pilih heading 2. Lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil, kita pilihlah heading 3, heading 4, 5, 6 dan seterusnya. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Sorry, tak dengar. Kalau saya cepat sangat, bagi tahu saya tahu, takut tak sedar. Okay? Kalau saya cepat sangat, kalau ada pertanyaan ke apa ke, boleh tanya saya. Okay, seterusnya kita pergi dekat bahagian yang ini, tag. Okay, maksud tag dekat sini adalah untuk kita nak buat padanan. Okay, misal kata saya ada nota ni. Okay, so untuk memudahkan carian saya seterusnya kan, kat sini contoh. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tanda dia. Contoh, dalam nota kita, okay, contoh kita nak set to do. Maksudnya kita nak highlight, okay, task mana yang kita kena buat? To do. Important, okay, task mana yang awak rasa yang penting. So awak nak highlight benda tu. So pergi dekat sini, tekan important, contoh. So dia akan kat sini lah keluar star. So letter kalau awak search important, keluar tak dekat sini highlight ni? Dia akan point terus yang dekat star-star ni. Okay? So seterusnya inilah awak boleh pilih mana satu yang awak nak. Ini bahagian tag. Okay, seterusnya kita pergi kepada ribbon yang ketiga, insert. Okay, dekat sini awak boleh buat macam-macam. Okay. Contohlah, okay, cuba awak buka satu session yang baru kat sini. Buka, tambah satu session dekat sini. Okay. Sudah. Okay, sebelum tu awak perasan tak saya punya bahagian session ni saya buat dia color-color. Warna yang berbeza. Awak boleh tukar. Tekan session awak tu, right click, mouse. Right click. Lepas tu pergi, sekejap ya. Ni, session color. Tukar. Contoh yellow saya tak ada lagi. Saya tukar. So dia akan jadi ni lah. So nampaklah perbezaan dia. Instead of yang ini kan, dia warna yang sama. Okay. Boleh? Boleh semua? Boleh makcik. Okay. So ini seterusnya. Okay. Insert space. Yang ini ada contoh yang saya buat tadi lah. Okay, contoh kita bagi tajuk OneNote. Okay,
OneNote. Okay, so dekat sini saya type lah something. Okay. Okay. So, saya nak pergi seterusnya. Yang ini saya insert table. Oops. Okay. Saya insert table. Okay. So, in between ni saya nak buat ada gap. Insert space. Maksudnya ada ruang di antara ni. Saya boleh tekan ni sampailah dia keluar ni, line ni. Okay. Okay. So, saya boleh pilih lah jarak mana yang saya nak. Okay. Misal kata saya nak kecil. So, jarak dia macam tu je lah. Okay. Kalau awak nak jarak yang lagi besar. So, nampak tak ini? And then dia ke bawah. Ikutlah jarak mana yang kita nak. Tu insert space. Okay. Boleh? Okay. Seterusnya saya pergi kepada file attachment. Okay. Dekat sini sebagai contoh. Saya nak masukkan file dekat dalam ni. Sekejaplah saya tukarlah. Sekejap. Ya. Kejap. Saya rasa kejap ya. Sorry. Sekejap. Saya rasa saya kena proceed ke sini. Okey, kejap. Kita buka buku baru lah. Maksudnya yang ini yang saya dah ada kan. Maafkan saya ya. Kita buat buka buku baru. Kita pergi dekat file ni. Klik dekat file yang ini. Okey, lepas tu kita pergi dekat new. Okey, dekat sini awak boleh pilih awak nak simpan buku nota awak ni dekat mana. Pertama, awak boleh simpan dia dekat dalam cloud iaitu OneDrive awak. Kedua, awak boleh simpan dekat disk PC, maksudnya dalam komputer awak. Ataupun awak boleh pilih dekat mana yang awak nak letak. Ataupun browse file ni lah. Okey, misal kata saya nak simpan dia dekat something, dekat satu tempat. Okey, so sebagai contoh, saya nak simpan buku nota saya ni. Perasan tak ni buku nota saya tadi kan? Okey, so sekarang ni saya nak simpan buku nota baru saya. Buku yang baru, awak boleh buat sekali dengan saya. E-portfolio. Contoh ni buku nota baru. Kita tekan create. So, yang ini, okey, yang ini buku nota kita yang tadi, yang saya punya. Yang ini buku nota baru kita sekarang. Okay, so ini buku nota kita lah. So, kita buat daripada mula. Boleh? Okay. Contoh, kita nak buat e-portfolio. Okay. So, sekarang ni kita nak masukkan teks. Okay. Contoh dia, sekejap ya, saya dah sediakan bahan. Saya just, ni je. Saya nak masukkan teks. Okay. Okay, saya pergi dekat mana-mana ruang dekat sini. Ini dipanggil text area tau. Dekat mana-mana yang awak boleh tekan untuk letak nota awak tu. Misal kata saya nak letak dekat sini. So, saya just paste ataupun you tambahlah, you type nota you. Okay, so tadi kita dah belajar kan. Kita dah guna align left ke center ke right ke apa kan. Okay, contoh saya nak gunakan align ni tadi. Okay, so sekarang ni kita dah masukkan teks dekat sini. So, seterusnya saya nak masukkan file attachment, satu file lain. Okay, sekejap ya. Okay, kita pergi dekat file attachment dekat sini. Okay, kejap ya. Okay, file attachment. Contoh, pilihlah mana-mana yang awak nak masukkan dekat dalam awak punya notebook kan. Okay, sebagai contoh, saya nak attach file. Okay, ini adalah file lah, file.pdf, file lain yang saya masukkan dalam nota saya. Okay, boleh? Boleh? Boleh ke? Okay, cakap. Boleh cakap. Boleh Kak. Okay, so seterusnya. Okay, so seterusnya kita nak masukkan spreadsheet yang macam Excel tu. Okay, contoh nak masukkan dekat sini. So dia dah masukkan kat sini lah. Okay, boleh. Maksudnya kita boleh masukkan pelbagai konten dekat dalam nota kita ni.
Okay, so seterusnya kita pergi kepada screen clipping. Apa tu screen clipping? Okay, contoh. Okay, kita tekan dekat sini. So bila awak scroll dekat dia kan, dia akan keluar tips ni tau. Misalnya kata awak tak tahu apa fungsi bagi setiap ikon ni kan. So awak boleh just pergi dekat dia, nanti dia akan keluar ni tooltip. Yang ni kita panggil dia tooltip. Dia akan guide awak lah. Okay, so basically bila kita tekan kat sini, dia akan pergi misal kata, okay, saya nak pergi dekat sini, saya nak satu bahagian je. Okay, so dia akan masukkan dekat dalam nota kita. Boleh? Faham? Maksudnya awak buat ulang kaji, lepas tu awak ada nak ambil nota daripada internet. So awak boleh gunakan screen clipping ni untuk masukkan dalam nota awak, buku nota awak. Boleh? Boleh ke? Faham? Faham? Okay. InsyaAllah. Okay, so seterusnya kita pergi pada picture pula. Contoh. Okay. Sekejap, saya nak masukkan space dekat sini. Okay. Nak ada jurang, tak nak rapat sangat. Okay, so picture. Awak pun pergi je lah dekat mana awak punya apa ni yang awak nak masukkan picture kan. Contoh saya cari balik dekat folder yang saya dah siapkan. Letakkan dia semua satu tempat. Okay, contoh image. Saya masukkan yang ini. Okay, so ni kita dah buat image. Okay, kalau kita nak pergi online, misal kata awak tak ada gambar pun berkaitan tu. So awak boleh tekan online picture dekat sini. Okay, lepas tu search lah contoh teacher. Teacher tu dosen lah kan. Sekejap ya. Okay, contoh saya nak masukkan ni. Okay, dia masukkan. Okay. So, seterusnya online video. Okay, tekan kalau you nak masukkan online video tu lah. Okay, yang ni contoh awak paste URL untuk video yang awak nak tu. Okay. So, okay. So, seterusnya kita pergi kepada link. Okay, link dia untuk ni lah. Okay, contoh klik di sini. Okay. Saya dah siap link untuk saya apa? Contoh sekejap ya, link. Okay. Saya paste link dekat address ni. Okay. So dia akan keluar dekat sini. So bila saya klik dekat sini letter, dia akan pergi kepada page tu lah. Okay. Nampak tak? Okay. Boleh? Faham? Faham tak? Okay, good. Okay, so kita dah pergi dekat link. Ini pula untuk record audio. Dalam nota awak maybe nak masukkan suara awak. Boleh. Tekan je button dia. Contoh. Testing, 1, 2, 3. Tekan dekat atas ni untuk pause. Okay, kalau dah sudah merekod, you tekan stop lah. So, dia akan keluar dekat sini. Okay, misal kata you nak dengar balik apa yang awak record tadi kan? Just tekan play. Okay, boleh? Boleh? Boleh tak? Okay, so samalah, sama macam record video. Awak nak record apa yang ada dekat dalam awak punya komputer ke apa, boleh. So, dekat bawah ni nak masukkan date, time ke apa benda ke, boleh. Tekan je. So, nampak 29 hari bulan 6, which is hari ni 3.50 sekarang. Okay. Boleh. Ni kalau nak masukkan equation, matematik, boleh masukkan simbol kat sini. Okay, seterusnya kita pergi kepada ribbon yang seterusnya, draw. Okay. Apa yang kita boleh buat dekat sini? Okay, yang pertama, kita ada apa? Kita ada type dekat sini. Maksudnya, awak nak type dekat mana-mana pun boleh. Just tekan je lah. So, dia boleh je. Okay? Ni. Okay. So, seterusnya kita pergi kepada Lenso Select. Okay. Sekejap ya. Lenso Select ni contoh, okay, sekejap. Kita nak draw. Okay, sekejap kita hold ni dulu. Yang ni kita nak draw. Contohlah saya nak lukis, ambil je mana-mana marker yang awak nak, pensel yang awak nak. So, you just lukis je lah. Okay, contoh. Okay.
awak nak macam ada nota and then maybe nak lebih faham pasal nota tu, awak nak draw something. Nak lukis something dekat sebelah nota tu. So awak buatlah awak punya ni, lepas tu dah lukis. Contoh, so apa yang Lenso select ni boleh buat ialah select semua gambar yang awak dah lukis tu. Okay, so at the same time kita boleh ubahlah dekat mana kita nak letak dia. Okay, boleh? Boleh tak? Okay, so kita pergi kepada painting hand. Painting hand ni samalah. Kita boleh ubah dia dekat mana yang kita nak macam ni. Kita drag nota kita ni kat mana. Macam itulah. Okay, eraser nak padam. Boleh pilih lah pemadam besar ke pemadam kecil ke apa benda kan. Padam contoh yang kita lukis tadi tu buruk. Tak cantik. So kita boleh padam dia. Okay. Okay, so ni done dekat sini. So yang ini basically untuk pilih marker besar ke marker kecil lah. Contoh saya nak marker ni besar lah sikit lukis dia kan. Padam balik. Okay, nak cepat padam. Okay, done kat sini. So yang ini colour and thickness. Awak boleh pilih awak punya marker tu, pencil tu nak warna apa. Okay, contoh pink. Oops, sorry. Okay. Okay. Okay, so seterusnya dekat bahagian shape pula. Bahagian shape senang je. Masuk je simbol mana yang awak nak. Masukkan dekat dalam nota awak. Okay, boleh. Yang ini sebab saya pilih marker ni kan. Bolehlah tukar. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada insert space. Ni dah tadi kan. Insert space dah. Delete samalah untuk ni. Arrange ni untuk kita ubah dia punya. Misalnya kata gambar kita ni, kita nak letak dia atas gambar. Kejap ya. Mana select? Mana select. Okay. Kita nak letak ni. Contoh kita nak arrange dia duduk dekat belakang. Nampak tak? Dia ubah dekat belakang gambar tu. Okay, so ikut mana yang awak nak. Letak depan ke apa benda kan. Okay, rotate. Kita nak mana? Dia nak pusing. Nak pusing macam mana? Ni. Ni tak nampak lah sebab bulat kan. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada history pula. Okay, so basically history ni pula adalah untuk kita keep track, untuk kita pantau apa yang kita dah buat dekat dalam nota kita. Contoh, misal kata ni dah nota awak dah siap kan? And then awak buat ulang kaji, revision. Okay, lepas tu okay lah nota sini dah siap. Dah baca. So awak boleh buat je, awak boleh klik. Mark as, sekejap ya. Saya tekan apa tadi? Draw Okay. Okay. Mark as check. Maksudnya kat sini saya dah bagi tahu saya dah baca. Okay. Lepas tu seterusnya kita pergi kepada recent edit. Okay, dekat sini. Dia boleh keep track. Okay, apa perubahan, apa editing yang awak buat dekat dalam nota awak today, hari ni. Kalau nak undo balik kan. Okay, yesterday, semalam, apa yang awak buat? Last 7 days, 7 hari selepas ke apa benda kan. Okay, find by author ni maksudnya dalam nota awak ni, misal kata awak ada masukkan, okay, misal kata petikan ni ditulis oleh Aizah Syahidah. So awak boleh ni lah, search dekat sini nanti, author dia adalah Aizah Syahidah. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay, so ini page version tak ada apa-apa. Okay, so seterusnya kita pergi kepada review pula. Sekejap ya. Ni tak ada, ni kalau awak nak delete awak punya buku nota lah. Okay, so seterusnya kita pergi kepada review. Okay, review ni untuk kita buat benda ni lah. Untuk orang semak kerja kita, spelling. Ada tak ejaan yang salah? Dalam kes ini, biasa spelling dalam bahasa Inggeris kan. So yang ini, dia susah nak detect lah contoh kat sini kan. Okay. Tekan spelling, betul tak ejaan? Okay.
kat sini Misa kata kalau ada kesalahan ejaan dia akan noted dekat sini. Okey. Awak nak dengar cara sebutan ke apa benda? Awak boleh tekan yang ini. Okey? Okey. Okay, ni apa treasurers maksudnya Misa kata kamu stuck dengan perkataan. Nak cari perkataan tak tahu. So boleh minta tolong dia lah. Okay, nak cari perkataan apa. Okay, so dia akan suggestkan dekat you dekat sini. Okay. So, yang lain ni untuk translate teks awak kepada language yang lain. Lepas tu set proofing ni untuk semak. Contoh dalam bahasa Inggeris, awak punya teks ni betul tak dalam ayat yang betul tak penggunaan bahasa, tata bahasa macam tu lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada view kita. Okay. Okay, so normal view adalah macam mana yang awak nampak sekarang ni. Kalau full page view, kita nak view dia macam ni. Okay, full page. Kalau nak back balik, tekan dekat ikon tepi ni. Okay, so dock to desktop. Okay, maksud dock to desktop. Okay, cok tengok nampak ni. Dia ada tab lain, maksudnya window lain. At the same time, awak letak dia dekat sebelah. Maksudnya macam, misal kata dalam awak nak buat ulang kaji. Lepas tu dah ambil benda ni, nak masukkan dekat nota. So awak boleh buat macam ni lah, sebelah-sebelah macam ni. Okay, kalau tak nak, tekan balik kat sini. Okay. So, page color. Ni biasa putih kan? Okay, awak boleh tukar lah, ikutlah ni sebab ni buku nota awak kan. Gunakan kreativiti awak, so awak masuk je. So dia tukarlah kertas ni daripada putih tadi jadi warna biru. Macam tu lah. Okay, rule lines ni macam dalam buku latihan kita lah. Contoh ni tak ada line. Okay, awak pun nak macam sekolah dulu kan. Okay. Tak tekan ke? Okay, tak nampak sebab sekejap saya kena tukar background dia. Okay, sekejap. Nampak tak? So awak nak ada line dekat belakang. Maybe nota awak dalam matematik kira-kira. Awak nak dia dalam bentuk macam ni. Tak nak, tukar lain. Okay. Yang ini. Okay. Seterusnya, okay, nak hide page title. Yang ni lah awak tak nak ada page title. Tekanlah. Okay. Maksud dekat sini, do you want to remove? Maksudnya awak nak tak remove? Sekarang ni saya tak nak. So saya just ni je lah. Okay, paper size. Awak boleh set nota awak ni dalam paper apa. Auto ni ikut dia punya paper lah secara automatik. So awak boleh set dia nak bentuk apa. Letter ke, A4 ke, A5 ke apa ke. Boleh. Okay, so seterusnya. Zoom out, zoom in. Zoom out nak kecilkan dia. Zoom in nak besarkan dia apa semualah. Width lebar bagi awak punya buku nota ni berapa. Okay, lepas tu new window nak buka. Window yang baru. You ada dua, nampak? Satu, dua. So tak nak, berapa nak buka dua kan? Contoh. Okay, so tak payahlah no window. So new dock window samalah. Dia akan buka window ni sama. Okay, so seterusnya help. Okay, help ni pula, okay, Misa kata kamu start dengan macam mana nak gunakan Microsoft OneNote ni. So awak boleh minta tolong admin dekat dalam OneNote ni lah untuk tolong you mana nak buat ni apa-apa semua tu lah. Okay, so playback ni sebab tadi kita ada kita ada record audio kan. So dia adalah satu function playback kat sini. Kalau awak tak ada record audio, tak ada record video, dia takkan ada playback dekat sini. Okay, boleh? Boleh? Boleh Kak. Boleh? Jelas takat ni? Jelas. Jelas. Okay, ini nanti tugasan kamu tau. Nanti. Ya, cakap kuat sikit boleh? Saya tak dengar. Ya, siapa tanya tadi? Sorry. Kak, dengar Kak. Ya, Wira. Tak perasan ada orang kat tangan, sorry. Ya, Wira. Jadi kita makai yang mana Kak? Makai yang mana maksudnya? Nah, kalau kakak kan yang OneNote kan. Kalau kami yang ada Windows
10 for Windows 10. Okay, boleh. Sama. Okay, saya pun pakai Windows 10 juga. Tapi Saya udah pakai saya pakai Windows 10. Tapi saya suggestkan untuk guna yang inilah. Yang kita guna tadi. Okay. Contoh, kalau you nak guna Windows 10, boleh je. Tak ada masalah pun. Tapi Windows 10 ni, macam saya terangkan tadi, dia hanyalah untuk pengguna yang menggunakan OS 10. Faham tak? Windows 10. So, tapi kalau OneNote tadi, dia universal. Semua Windows boleh. Selagi mana Windows tu boleh support OneNote ni. Faham tak? Faham tak? Wira? Cuma tadi yang nyari yang apa? Paketan juga. Apa-apa? Tadi nyari yang paketan di Microsoft Store. Okay. Mau nyari yang itu bentuknya kayak kakak tuh. OneNote aja. Tak dengar sangat lah Wira, boleh tak cakap kuat sikit? Tak Tadi kan dengar. nyari itu aplikasi yang cuma tulisannya OneNote aja. Okay, betul. Okay. Di Microsoft Store itu kan paketan tuh kak. 365 tuh kan. Okay, kalau Itu kamu berbayar kak, jadi tidak bisa pakai. okay. So, okay, faham. Okay, so okay, maksud dia macam ni. Tapi kalau yang OneNote card ni dia memang free version. Maksudnya awak boleh je pakai benda tu. Faham tak? Boleh je, tak ada masalah pun. Cuba awak pergi dekat awak punya search bar kat sini, Wira. Cuba type OneNote. Keluar je kan? Cuba type. Bentar kak. Sebab sebelum ni siapa ya? Saya tak ingat. Siapa ya? Kejap ya. Tak ada. Konifa. Konifa kot. Konifa pun masalah dia guna yang sama. Tak ada? Tak ada. Cuma yang ada Windows 10. Yang ni tak keluar. OneNote. Enggak kak. Okay, tak apa. Kalau yang nak guna OneNote, OneNote for Windows 10, tak apa, boleh je. Cumanya interface dia akan berbeza lah. Tengok ni, sekejap ya. Ni. Berbeza lah. Faham tak? Ya kak. Function dia sama je. Faham tak? Ni, awak kena macam explore lah online video macam Kak dah terangkan tadi kan. Picture, link, audio, sama je. Cumanya yang ini gelap sikit lah kan. OneNote Windows 10. Yang ini cerah sikit lah kan. Itu maksud Kak, dia punya antara muka dia, interface dia berbeza. Tapi function dalam OneNote tu sama. Cumanya nanti kamu kena macam explore lah macam tu. Okay? Boleh? Ya. Faham? Boleh. Boleh? Faham. Akak pilih OneNote sebab akak punya nota saya yang saya tulis, modul saya adalah OneNote yang version yang saya cakap tadi tu lah. Yang version yang ini. Itu yang saya demo OneNote ni. Tapi kalau awak guna OneNote 10 ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cumanya macam tu lah. Kena tengok, okay ni function dia saya dah terangkan tadi. Macam tu. Cumanya antara mukanya berbeza gitu. Okay. Panas ya, Mira? Okay, lagi? Kayaknya lebih mudah yang itu kak, yang OneNote aja. Lembaran kerjanya lebih enak ditengok. Ya gitu. Itu maksud akak. Dia punya antara mukanya je yang berbeza. Tapi fungsi di dalamnya sama je. Kalau, okay, jap. Ada beberapa orang yang menggunakan Android, betul? Kan? Okay, so sama juga. Akak tak boleh sebab saya guna iPhone. Okay, contoh. So sama je dia punya apps je. Install aplikasi apps. OneNote. Sama lah. Interface je berbeza. Tapi apa yang boleh buat dekat dalam OneNote ni sama macam apa yang Kak terangkan. Faham? Cumanya kita kena godek lah. Sebab Kak guna iOS. Kamu guna Android. So kena pandai-pandai explore nanti. Boleh? Boleh kak. Okay, lagi? Toolsnya kurang lengkap itu aja sih. Sorry? Toolsnya kurang lengkap.
Ya betul. Dia biasanya dia akan beza-beza macam tu lah. Version lah dia ikut. Contoh kalau latest version dia akan support lebih banyak, betul? Kalau yang old version dia akan support benda yang lama lah, tak boleh support benda yang baru. Maksud dia macam tu. Okay. Lagi soalan? 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 Tadi ada seorang lagi angkat tangan. Siapa tah tadi? Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi soalan? Semua jelas? Faham? Mudah je kan OneNote? Mudah je kan? Mudah Kak. Okay. Ya, So, Kak. okay, so apa lagi kita nak ni? Okay, kejap saya check list. Okay, kejap. Okay, ni sudah. Lepas tu objektif sudah. Brainstorming tadi sudah. Yang ini pun sudah, betul. Idea di sebalik OneNote yang akak terangkan yang ni, betul. Buku nota ni. Sudah. Lepas tu fokus kepada aplikasi OneNote. Akak bagi tahu kenapa akak gunakan OneNote instead of OneNote for Windows 10 tadi. Okay, seterusnya okay, ni semua kita dah belajar semua yang ada dekat dalam interface ini, betul? Okay. Ni semua kita dah belajar. Okay, so seterusnya apa yang akan kita buat ialah sesi recap. Okay, saya tanya balik. Saya nak volunteer, secara rawak lah. Okay, siapa boleh terangkan apa yang kita dah belajar setakat ni? Apa yang ada dalam kepala kamu? Okay, apa yang ada OneNote? Bila sebut OneNote je, apa yang ada? Apa yang kita boleh buat dekat dalam OneNote ni? Boleh? Boleh siapa-siapa jawab? Boleh ke? Apa yang kita boleh buat dalam OneNote? Nota. Nota. Okey, apa lagi? Nota apa yang ada? Apa yang kita boleh buat dengan nota awak tu? Contoh apa? Kita boleh tukar warna dia, betul? Warna page dia. Kita boleh create session yang dekat atas tu. Yang ini, session yang ini, betul? Betul? Okey, lagi apa? Menambahkan gambar, menambahkan video, suara. Apa? Lebih ke buku catatan gitu. Sorry, tak dengar. Apa? Siapa cakap tadi? Lagi, apa yang kita boleh buat dekat OneNote? Masukkan, kita boleh lukis. Betul? Kita boleh masukkan teks. Kita boleh masukkan gambar. Kita boleh masukkan pautan, link. Kita boleh apa lagi? Masukkan fail lain. Lagi? Apa lagi? Track. Lepas ni kena buat tugasan. Okay, lagi? Masukkan gambar. Sudah, betul. Video. Video, betul. Lagi? Suara. Suara, betul. Audio, betul. Lagi? Lukisan. Lukisan, betul. Lagi? Apa? Internet Kak. Website. Betul. Kita boleh masuk Slide. website dalam nota kita, betul? Okey, lagi? Cerita Kak. Apa? Cerita gitu Kak. Tulisan. Cerita teks, pengisian, ya, konten kandungan, betul? Okey, bagus. Okey, so seterusnya kita dah habislah sesi demonstrasi dekat OneNote kita. So sekarang ni saya nak proceed kepada, tak ada apa-apa soalan kan? Saya nak pergi kepada session yang seterusnya. Okey. Terangkan berkaitan tugasan. Okey. So ini, sekejap ya. Tugasan. Okey, ini tugasan. Nampak kan? Hari tu Kak dah terangkan dekat kamu apa tugasan yang kamu kena buat. Okey. Sorry?
Lanjut Kak. Okay, so ini basically ini adalah tugasan yang akan kamu buat. Maksudnya setiap orang daripada kamu ini adalah tugasan individu, seorang-seorang. Okay, so apa yang kamu kena buat ialah, akak ulang balik. Pertama, menggunakan daya kreativiti anda, hasilkan satu produk seperti nota, persembahan slide Excel, dokumen ataupun Sway. Maksudnya okay, dalam demonstrasi tadi kita menggunakan OneNote. So, tugasan kamu perlulah dibuat menggunakan OneNote. Faham? Okay. So, itu maksud dia. Oh. Faham Kak. Okay. So, seterusnya. Okay, ini maksud dia lah yang kedua ni. Sama juga pertama dan yang kedua. Okay. Buku nota kamu mestilah tema dia adalah pendidikan dan budaya bumi Garuda. Maksudnya dalam buku nota kamu ni nanti, kamu akan bercerita pasal pendidikan dan budaya di bumi kamu lah, di Jambi kamu lah, di Indonesia. Okay, kamu buat apa kandungan di dalamnya adalah ikut kreativiti kamu. Okay, masih ingat tak sebelum ni Kak pernah cakap yang tugasan kamu nanti akan dipilih. Siapa yang paling bagus akan dipilih sebagai pemenang lah, nanti akan dapat something lah kan. Betul tak? Ingat lagi tak? Kak pernah cakap dekat kamu. So, gunakan kreativiti kamu untuk hasilkan buku nota bertemakan pendidikan dan budaya di bumi Garuda. Okay? Ini basically awak punya tugasan lah. Okay? Kejap. Why so many things? Okay? Ya ini. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Untuk tugasan yang ini? Semua jelas? Jelas. Okey, jelas tak ada? Okey. So saya teruskan. Okey, tugasan ini kamu akan buat dan hantar pada hari sekejap ya. Lupa pula. Sekejap ya. Okey. Tugasan kamu ni kamu akan hantar pada hari Jumaat. Okey, kalau kamu tengok dekat sekejap ya. Kalau kamu tengok dekat tentative program kan? Okey, tengok dekat sini. Ni. Kamu akan hantar pada yang ni kot. Okey. Okey, kamu akan hantar tugasan kamu pada hari yang kelima lah, iaitu pada 2 hari bulan 7. 2 hari bulan 7 hari Jumaat ni lah. Okey. Kamu akan hantar di Microsoft Team. Di sini. Okey, nanti akan ada maklumat lanjut lah. Macam mana cara penghantaran kamu. Dekat sini. Oops, sorry, ni salah. Okey. Dekat sini. Kamu akan upload tugasan kamu dekat sini. Setiap orang. Misal kata ada 19 kan? Okey, so 19 hasil kerja tugasan tu akan dihantar kepada saya melalui Microsoft Team pada hari Jumaat tu. Okey, boleh? Ada apa-apa masalah setakat ni? Ada? Ada? Tak ada Kak. Okey, so kalau tak ada, okey, so untuk saya nak terangkan berkaitan hari esok. Okey. Sekejap ya, tadi saya dah buka. Okey. Untuk hari esok, kita akan ada perbincangan kumpulan kecil bersama rakan pembimbing. Maksudnya, okey, untuk hari esok, malam ni habis je training ni, maybe awak boleh fikirkan apa buku nota, apa kandungan yang kamu nak buat dekat dalam buku nota kamu. Okey, esok untuk sesi esok, okey, kamu akan bentangkan seorang demi seorang. Apa idea kamu? Apa idea awal kamu yang kamu nak buat dekat dalam buku nota kamu? Seorang-seorang akan present. So kita akan dengar pendapat seorang-seorang lah.
Okey, so untuk esok, Kak dah pecahkan kamu kepada beberapa kumpulan. Nampak kan yang ni kan? Nampak kan? Nampak Kak? Okey, kejap. Nampak. Okey, Kak dah pecahkan kamu kepada beberapa kumpulan. Okey, so kumpulan pertama. Okey, setiap kumpulan ada 5 orang. Okey. Akak ikut senarai nama yang anda akak tau. So, ikut makluman, akak ada 25 orang. So, akak pecahkan kamu kepada 25 pula. Akan pecahkan kamu kepada 5 kumpulan lah. Okey, kumpulan pertama terdiri daripada Wira, Sonia, Melanie, Sivia dan juga Konita. So, ini kumpulan pertama. Okey, kumpulan kedua yang inilah Tripena, Azhar, Zulfatul ni. Okey, sekejap lagi akak terangkan lebih ni. Okey, kumpulan ketiga yang ini. Kamu tengok nama kamu di kumpulan yang mana? Okey, kumpulan yang keempat. Okey, kumpulan yang kelima. So, basically secara dasarnya untuk esok apa yang akan kamu buat ialah setiap kumpulan saya akan peruntukkan 30 minit untuk setiap kumpulan. Maksudnya okey, misal kata dalam meeting tu akak akan buat satu meeting lah macam meeting hari ni lah. Kamu akan masuk mengikut jam kamu lah. Okey, contoh pada pukul 2 waktu kamu. Okey, so 5 orang ni akan masuk dalam meeting dulu. Akan buat akan buat perbentangan. Wira, Sonia ni lah. 5 minit. Masa diberikan untuk setiap orang punya perbentangan. Okey, 5 minit yang kan 30 minit kan. Ni baru 5, 10, 15, 20, 25 kan. So ada baki 5 minit kamu akan buat kuis pendek di Kahoot. Maksudnya untuk menguji tahap kefahaman kamu dalam OneNote, apa yang kamu belajar kan. Apa apa fungsi yang ada dalam OneNote. Esok akak akan bagi satu link untuk kamu buat quiz. So di situ kamu akan tengoklah markah kamu macam mana. Okay, so balik ni maybe lepas ni kamu boleh tengok balik dekat OneNote apa fungsi yang ada, macam mana nak gunakan, apa semua, tengok balik, go through, try mainkan. Esok akan ada ujian pendek untuk kamu 5 minit, dalam waktu 5 minit tu. Okey, selepas daripada perbentangan kamu nanti. Okey, boleh? Yang ini jelas ke? Faham ke? Yang ini. Okey, misal kata antara pukul 2 hingga 2.30 hanya ada 5 orang je bersama-sama dengan saya. Okey, seterusnya pada pukul 2.30 hingga pukul 3.30. Okey, masuk 5 orang lagi. Tripena, Azhar, Zulfatul, Maula, Yuni dengan Akna, dia akan masuk. Yang ni akan keluar lah. Okey, boleh? Okey, so dia akan buat perbentangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. So kita akan buat kuis pula. Sama, sampailah kumpulan kelima. So macam ini besar kan? So esok kumpulan kecil. So setiap daripada kamu akan bercakap. Okey, akan apa yang kamu tak faham, misal kata kan, hari ni kamu try buat gunakan OneNote kamu, tapi kamu tak faham. Esok kamu masih ada masa untuk bertanya dengan saya. Okey, Kak ni saya ada masalah macam mana. So kita akan berbincang di dalam kumpulan kecil kita tu. Okey. So dalam masa yang sama kamu akan bentangkan. Okey, misal kata Wira, okey saya bercadang untuk nak buat macam ni. Nak buat macam ni. Okey. So maybe saya pun ada pendapat saya. Okey, mungkin cadangan saya awak boleh buat macam ni. So Wira pun dapat idea. So maybe yang kawan lain pun nak tambah lagi. So kita sama-sama berbincang dalam kumpulan kecil tu. Okey? Boleh? Nanti maklumat ni akak akan upload dekat dalam dekat dalam Microsoft Teams. Okay, so kamu akan masuk based on kumpulan kamu. Okay, boleh? Jelas? Okay, ada apa-apa nak tanya Kak lagi? Ada apa-apa nak tanya? Mau tanya makcik. Ya, nak tanya apa? Boleh? Seandainya nanti ketika jam 2 sampai 2.30 tu kita berhalangan, apakah kita masih boleh mengikuti jadwal selanjutnya, Kak? Maksudnya tak habis lagi dan kamu nak masuk untuk kumpulan kedua, macam tu ke?
Ya, misalnya kita tidak bisa masuk yang kumpulan pertama, jadi tukar jadwalnya jadi yang kedua, kayak gitu nak makcik. Boleh, tapi kena maksudnya tukar sama suka. Faham tak? Maksudnya okey, kamu tak boleh masuk kumpulan kedua. Kamu tukar dengan Wira. Wira kamu masuk kumpulan 2, saya masuk kumpulan 1. Okey. Sebab kita dah peruntukkan 5 minit, 5 minit, 5 minit. Takut nanti okey, kalau kamu masuk kumpulan 2 tu nanti masa dia akan drag. So kumpulan 3 tu nanti dia akan lagi lama. So cadangan Kak kamu tukar. Okey, misal kata kamu tanya siapa yang boleh masuk kumpulan 1 masuk. Siapa yang boleh masuk kumpulan 2 tukar macam tu. Dan bagi tahu dekat Kak nanti bila Kak uploadkan file ni, nanti kamu komen, Kak saya masuk kumpulan 1 bertukar dengan Wira macam tu. Okey, boleh? So nanti kita susunlah jadual kita tu macam mana. Boleh? Boleh Kak, terima kasih Kak. Okey, saya okey. So ikut maybe awak tak tak free waktu tu nak tukar boleh. Tapi kena inform lah, kena bagi tahu. Okey, so lagi apa lagi? Kejap apa lagi? Kejap ya. Tugasan dah, platform submission dah saya dah bagi tahu tadi kan. Okey, tentatif hari ketiga pun saya dah terangkan pembahagian kumpulan, sesi dan kuis di Kahoot. Okey, settle. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya saya? Ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya pergi kepada bahagian seterusnya? Bahagian yang terakhir. Lanjut Kak. Tak ada, semua jelas. Jelas Kak. Jelas Okey, Kak. so sekarang ni, okey, Kak nak explain on something lah. Okey, jap. Ni tak ada dah settle. Okey. 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 Okey, kat sini ada satu dokumen Redeem Achievement Code. Okey, yang akan Kak upload sebentar lagi lah, sekejap lagi bersama-sama dengan tentatif yang ini, this one, senarai nama, achievement code, lepas tu dengan tentatif untuk hari esok. Okey, so yang ini untuk achievement code kat sini Kak ada sediakan langkah demi langkah yang boleh kamu buatlah. Okey, yang pertama minta semua untuk pergi kepada page yang ini. Okey. Sekejap ya. Okey, minta semua masuk page ni. Okey, klik pautan ni. Okey, so nanti kamu akan masuk dekat sini. Sudah? Siap Kak. Okey. Okey, sudah? Di sini minta untuk kamu sign in kepada akaun kamu, Microsoft ID kamu yang hari tu tu. Yang kamu create, ingat lagi tak? Yang ini, masuk menggunakan Microsoft ID kamu. Okay. Ini maksudnya, ini contoh, ini akaun saya lah. Saya masuk as a Aizah Syahidah Zakaria. Okay. Sudah? Siap Kak. Siap. Okay, tak apa. Ni, step yang kedua. Log masuk menggunakan Microsoft ID kamu.
Sudah? Sudah. Okay. Dekat sini, page ni, kamu pergi dekat sini, pergi klik dekat sini, redeem achievement code. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, done. Sudah? Sudah. Okay, so dekat sini, okay, saya ada lampirkan kat sini. Okay, misal kata sekarang ni kita adalah 29 hari bulan 6. Okay, so tengok pergi dekat sini 29 hari bulan 6. Kat sini ada achievement code. Achievement code ni adalah, misal kata okay, kita dah habis satu session ni. So, copy benda ni. Sekejap ya, contoh. Kat paste benda ni. Kamu masukkan dekat dalam kolom yang ini. Pastekan masuk dekat sini. Lepas tu kamu tekan redeem. Nanti saya terangkan kenapa. Okay. Sudah? Sudah, Kak. Okey, lagi satu. Okey, kenapa kena buat benda ni? Okey, misal kata setiap habis sesi ni kamu akan buat benda yang sama. Masuk pergi dekat page yang ini, Education Microsoft Educator Center, sign in kepada akaun kamu. Lepas tu kamu tekan redeem achievement code. Lepas tu kamu akan masukkan kod yang mana akak berilah, which is kod yang ini akan merujuk kepada akak. Merujuk kepada saya punya kod lah. Maksudnya saya dah train kamu. So kamu dah ikuti session yang itu. So kamu paste ni dia akan keluar dekat sini. Kamu pergi dekat sini, my profile, view transcript. Okay, so dia akan keluar dekat sini. Maksudnya kamu dah join session saya ni, which is salah satu session under Microsoft ni lah. So dia akan ada record kamu dekat sini. Ini kiranya semua kursus yang pernah kamu ikut. Contoh ini kursus saya lah. Okay, so macam kes kamu, okay, kamu dah join kursus yang pertama. Okay, so dia akan keluar dekat sini result dia. Okay, boleh? Faham? Faham. Okay, dah keluar dah dekat you punya ni. Kamu punya transcript. Sudah, Kak. Ya. Okay, so basically macam tu lah. Setiap kali session akan masuk. Sebab benda ni is like macam untuk nak untuk nak kumpulkan history kamu. Okay, lagi satu kejap lagi dekat dalam Microsoft Team, Kak akan share lagi satu code yang mana sekejap ya. Macam mana nak cakap ya? Sekejap ya. Yang tadi tu adalah achievement code akak. Okay, untuk makluman kamu, tadi kan akak ada technical issue, betul? Okay, so dalam sesi yang ini, akak dibantu oleh seorang lagi coach. Maksudnya seorang lagi MT lah, Unja, iaitu MT Unja 09 Izati. So, nanti akak akan sharekan achievement code dia, minta kamu buat benda yang sama. Redeem dekat sini, nanti paste code dia. Sekejap ya. Kak check. Sorry. Sekejap ya. Okay. Inilah buat teruslah. T N U E 2 C 4 3 T N U E 2 C 4321. Okey. Yang ini kamu paste dekat sini dan redeem. Kejap ya. Kak paste kat sini. Okey. Okey. Ini achievement code akak. Yang bawah ni adalah achievement code pembantu akak untuk hari ni. Okey. Boleh. So maksudnya kamu dah ikut 2 sesi tu lah. Boleh? Jelas? Ya. Okey.
Kak Iza. Ya, ni assistant saya untuk hari ni. Izati. Agak yang itu terbalik tu taringnya. Ya ke? Sorry. Dia belah bawah. Sorry. Okey, Tak apa. sorry. Sekejap ya. Ni. Lah. Okey. Thank you Izati. Okay, no problem. NUDD 8BF ni. Okay, sorry. Okay, minta kamu redeem yang ini. Buat start yang sama. Pergi dekat redeem achievement code, lepas tu paste yang ini. Okay, sudah? Sudah? Okay, so basically itu sahaja untuk session kita hari ni. Okay, so sebelum saya tamatkan sesi kita hari ni, saya nak minta kita ambil gambar sama-sama, boleh? Boleh. Kejap ya. Semua cantik kan? Boleh Kak. Kejap ya. Mana? Okay, together mode. Okay, ready? Semua masuk tempat. Okay. Lagi. Izati, masuk Izati. Alamak, kena pakai. Masuk je. Tak ni ke? Cepat, lagi. Lagi. Saya ada kat sini ada berapa orang? Saya ada 17 orang. Okay. Come on. Esok kita berkenalan dengan lebih dekat Kumpulan kecil kan? Kumpulan besar dia susah, dia kumpulan kecil dia senang. Yang saya paling ingat Wira, dia orang pertama yang add saya dekat Instagram. Okay, lagi. Yang lain malu ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12. Baru ada 12. Yang mana yang lain? Yang lain mana? Stalis Fiana, yang mana kamu? Nombor 2. Okay, nampak yang tudung biru tu? Cuba tangan, saya nampak kamu. Okay, siapa ni? Sekejap, kita tengok lagi. Kita tunggu yang lain pemalu ya. Eva, mana Eva? Eva? Sarah. Okay, Fikri mana Fikri? Julie. Sarah. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, kejap ya. Tak ke? Lagi sekali. 1, 2, 3. Zati, kenapa tak boleh? Okay, done. Kejap. Nak buat lagi sekali. Kejap ya. Okay, lagi sekali freestyle. Cepat. 1, 2, 3. Okay, sudah. Okay. Sekejap ya. Okay, nanti Kak sharekan dekat dalam Microsoft Team kita. Okay?
Okay, so far kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa esok pada sesi yang akak dah tetap kamu ikut kumpulan. Okay, kejap lagi Kak uploadkan, saya uploadkan segala dokumen untuk hari esok. Okay, untuk rujukan kamu. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Coach, Ya. izin bertanya dong sebelum berakhir. Ya. Saya tadi belum mengisi achievement code. Jadi kalau setelah sesi ini selesai, saya baru mengisi, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Kamu tahu betul? Kamu tahu macam mana nak buat dia? Nanti Kak akan upload yang ini. Dokumen yang ini. Nanti kamu boleh refer dekat, kamu boleh rujuk dekat bahagian bawah dia. Okay? Boleh? Okay, itu sahaja. Saya jumpa kamu esok. Okay? Terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Jumpa esok ya. Jangan lupa tengok balik OneNote. Esok ada quiz. Okay, bye. Assalamualaikum. Tanya boleh tak? Ya, boleh. Tanya apa? Tak ada makcik. Tak ada makcik. Tidak. Mau tanya panggilannya kakak atau makcik? Kakak lah, muda lagi. Makcik tu dekat Malaysia macam orang tua-tua. Saya pun terkejut tadi kamu panggil saya makcik. Saya nampak tua dari kami. Maaf ya kak, belum tahu kak. Terkejut saya, kamu panggil saya makcik tadi. Saya. Tak apa, Aku saya boleh terima. Saya muda lagi, tapi saya dah berkahwin. Oh, dah berkahwin. Aku belum kahwin. Kami belum makcik. Kamu muda lagi. Saya muda tapi tak tua sangat. Macam tu. Okay. Panggil Kak lah. Saya Panduan pelajaran hari ini bisa di-share, Kak. Sorry, macam mana? Panduan untuk penggunaan Microsoft Note itu bisa di-share atau enggak, Kak? Boleh. Semua ada dekat dalam Microsoft Team tu. Saya dah uploadkan daripada semalam, betul tak? Nota, modul semua saya dah uploadkan semalam lagi. Kamu boleh tengok dekat sini. Kejap ya, kamu pergi dekat sini. Pergi dekat channel kita. Lepas tu pergi dekat file tadi. So sini modul semua ada dekat sini. Ni modul OneNote. Semua saya dah uploadkan semalam. Okay. Okey makcik. Okey makcik, terima kasih. Makcik. Jangan panggil makcik. Kakak mau kakak. Dosa banget. Dosa sangat ke? Okey. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Okey. Ingin pula kawin. Okey, Kak dah stop recording dah.